Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). Apakah itu ADHD? ADHD merupakan satu gangguan dengan gejala kekurangan perhatian, hyperaktif dan impulsif yang mengganggu kemampuan kanak-kanak atau remaja untuk belajar, bekerja secara berterusan dan terlibat dalam aktiviti riadah. Faktor-faktor Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). Faktor sebenar ADHD adalah tidak diketahui, namun terdapat beberapa faktor yang mungkin boleh menyebabkan ADHD berlaku. Faktor yang pertama adalah genetik. Terdapat kajian yang menunjukkan seseorang individu mempunyai 5 kali peluang untuk mendapat ADHD jika ibu bapa, adik-beradik atau anak mempunyai ADHD. Faktor yang kedua adalah biological ataupun physiological, di mana kekurangan bahan kimia tertentu di kawasan otak yang mengawal impuls dan menyaring input deria dan fokuskan perhatian. Faktor yang ketiga adalah kecederaan otak. Semasa prenatal, ibu mengandung mengambil dadah, merokok, minum banyak alkohol, dan tertekan semasa hamil boleh menyebabkan kecederaan otak berlaku. Selain itu, semasa lahir, kecederaan kepala atau trauma pada kepala semasa kelahiran dapat meningkatkan kemungkinan anak mereka mendapat ADHD. Faktor yang keempat adalah faktor persekitaran, di mana persekitaran keluarga boleh meningkatkan kemungkinan ADHD seperti konflik keluarga ataupun tingkah laku jenayah. Faktor yang terakhir adalah makanan, di mana makan jenis makanan tertentu atau bahan tambahan dalam makanan boleh memainkan peranan dalam menyebabkan ADHD. Selain itu, kekurangan asid lemak omega 3 juga dikaitkan dengan simptom ADHD. Antara ciri-ciri ADHD ialah inattention, iaitu kurang tumpuan, di mana kanak-kanak sukar untuk mengekalkan perhatian dalam melakukan aktiviti, sukar mengikut arahan untuk melengkapkan tugasan, mudah terganggu dalam melakukan aktiviti, kerap kehilangan barang-barang penting dan tidak mendengar ketika orang lain sedang bercakap. Seterusnya, hyperaktif, di mana kanak-kanak kelihatan gelisah, tangan dan kaki sentiasa bergerak-gerak, tidak dapat kekal berada dalam satu tempat, berlari dan memanjat secara berlebihan dan membuat bising yang melampau ketika sedang bermain atau semasa melakukan aktiviti. Selain itu, impulsif, di mana kanak-kanak yang menghidap ADHD mempunyai masalah dalam melakukan aktiviti mengikut giliran, kerap mengganggu orang lain semasa melakukan aktiviti atau sedang bercakap, dan melontarkan jawapan sebelum soalan habis diberikan. Kesan ADHD terhadap pendidikan adalah seperti berikut, iaitu sloppy work and messy handwriting yang berlaku disebabkan oleh kemahiran motor halus yang terjejas yang mengakibatkan jerky movement and poor hand control yang menyukarkan kanak-kanak untuk menulis dengan cepat dan jelas. Seterusnya, kanak-kanak juga sukar untuk mengikuti arahan kerana mempunyai masalah dalam memberi tumpuan dan perhatian. Mereka hanya mendengar arahan yang pertama sahaja dan mudah terganggu oleh pemikiran dan rangsangan yang lain. Seterusnya, kanak-kanak juga mempunyai masalah dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan ataupun sering kehilangan tugasan tersebut, yang menyebabkan mereka akan mendapat grade yang rendah ataupun gagal dalam akademik. Seterusnya, yang mempengaruhi dalam pendidikan adalah kanak-kanak ini sukar untuk mendapat maklumat yang disampaikan oleh guru mereka kerana sikap mereka yang sering mengelamun dan tidak dapat untuk memberi tumpuan.
Kanak-kanak ini biasanya bertingkah laku seperti berjalan, berlari, memanjat, ataupun tidak boleh duduk diam semasa kanak-kanak lain sedang duduk, ataupun bercakap semasa orang lain sedang bercakap. Ia memberi kesan di mana akan mengganggu proses pembelajaran yang sedang berjalan. Penilaian piawaian untuk ADHD dalam konteks sekolah dan pendidikan. Yang pertama adalah School Function Assessment ataupun SFA. SFA digunakan untuk mengenal pasti kekuatan dan limitasi kanak-kanak semasa melakukan aktiviti di sekolah. SFA sesuai digunakan untuk kanak-kanak tadika sehingga berumur 12 tahun. SFA adalah penilaian berbentuk kuesioner. SFA boleh diisi oleh guru yang mengenali rapat dengan pelajar ADHD di sekolah. SFA terdiri daripada 3 bahagian: participation, task support dan activity performance. Yang pertama adalah participation, untuk mengenal pasti penglibatan pelajar dalam regular or special education classroom, playground or recess, transportation to and from school, bathroom and toileting activities, transition to and from classroom, dan yang terakhir adalah meal time or snack time. Yang kedua adalah task support, untuk mengenal pasti sokongan atau bantuan yang diberikan kepada kanak-kanak semasa melakukan aktiviti di sekolah. Asisten, bantuan daripada guru, adaptation, modifikasi terhadap persekitaran atau penggunaan alat seperti wheelchair. Activity performance, untuk mengenal pasti bagaimana kanak-kanak melakukan aktiviti di sekolah dari segi physical activity performance dan cognitive atau behavioral activity performance. Penilaian yang kedua adalah Miller Assessment for Preschooler atau MAP. MAP digunakan untuk menilai perkembangan kanak-kanak dalam tingkah laku, motor, sensori dan fungsi kognitif. MAP sesuai untuk kanak-kanak berumur 2 tahun 9 bulan sehingga 5 tahun 8 bulan. Intervensi untuk kanak-kanak ADHD bagi sekolah dan pendidikan. Behavioral therapy. Tujuan behavioral therapy adalah untuk mengubah tingkah laku seperti melakukan tugasan atau aktiviti dalam keadaan teratur, mengawal emosi ketika perlu, menunjukkan tingkah laku yang baik. Berikan hadiah sebagai rangsangan positif kepada kanak-kanak setiap kali mereka menunjukkan tingkah laku yang baik. Cara ini akan membantu mereka berfikir sebelum bertingkah laku. Mereka akan menunjukkan tingkah laku yang baik kerana mereka menginginkan hadiah atau ganjaran yang ditawarkan.